Mari jemaat Tuhan kita berdoa. 我们先进入祷告。 Tuhan, di dalam hidup ini banyak sekali suara-suara yang bergemuruh di dalam kepala kami. 主啊，在我们的生活当中，有许多的声音在我们的脑海中回响。 Tak jarang suara-suara itu membuat kami lemah iman. 常常这些声音使我们失去信心， Suara-suara itu membuat kami putus asa, 这些声音使我们绝望， kehilangan pengharapan. 让我们失去盼望。 Tuhan, biarlah malam hari ini kami mau tertuju lagi pada satu suara yang begitu lembut memanggil kami. 主啊，今天晚上我们要将我们的注意力放在一个声音， Suara yang akan menguatkan kami. 因为这个声音将要坚固我们， Suara yang akan memperbarui pengharapan kami. 这个声音将要更新我们的盼望。 Supaya kami menjalani hidup ini mengikut Kristus dengan taat dan setia. 使我们在接下来的日子，我们忠心的跟随基督。 Tuhan berkati waktu yang indah di mana kami akan bersama-sama membuka firman-Mu. 主啊，求你祝福这美好的时间，当我们要一起打开你的话语。 Kiranya ketika kami membaca firman-Mu, kami berjumpa dengan Engkau sendiri. 让我们在读你话语的时候，我们遇见你自己。 Karena itu Tuhan, persiapkan hati kami, kiranya kuat kuasa Roh-Mu membuat kami dengar-dengaran. 求圣灵帮助我们，让我们在聆听你话语的时候，我们的心是柔软的。 Berkatilah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. 也求你祝福你这两位软弱有限的仆人。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. 这是奉靠主耶稣基督我们的拯救者。 Amin. 阿门。 Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. 大家晚上好，平安。 Satu kesempatan yang indah di tengah minggu, kita bisa datang ke tempat ini, memuji Tuhan, menaikkan doa, dan terutama kita mendengarkan suara Tuhan. 在这个周日的中间，我们有这样子美好的机会，我们一起聚集在这里，我们唱诗、赞美、祷告，聆听主的话。 Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, damai sejahtera dalam rencana Allah. 我们今天要一起思想的主题是在神计划中的平安。 Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. 我们一起来打开圣经哈该书，我们要看第2章第1到第10节。 Kitab Hagai pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. 哈该书第2章第1到第10节。 Kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama di dalam bahasa Indonesia dan ayat yang kedua dalam bahasa Mandarin dan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-10. 我们要用起印的方式来念，印尼语念第1节，华语用念第2节，一直到第10。 Hagai pasal yang kedua, ayat yang pertama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada hari ke-24 dalam bulan ke-6, pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bahasa Mandarin, ayat kedua. Ini ada sedih. 好，你要晓谕犹大省长沙拉铁的儿子所罗巴伯和约沙大的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓说。 Mari bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Katakanlah kepada Zerubabel ben Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yozadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. 你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？现在你们看这如何？岂不在眼中看如无有吗？ Ayat yang kelima. Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yozadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 这是照着你们出埃及，我与你们立约的话。那时我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。 Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat.
我必震动万国，万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和华说的。 Ayat 9, milikulah perak dan milikulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. 这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，在这地方我必赐平安。这是万军之耶和华说的。 Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua tahu seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. 相信我们都熟悉，这个科学家就是爱迪生。 Edison berulang kali mencoba menemukan filamen yang tepat untuk sebuah bola lampu pijar. 我们知道说，爱迪生他做了无数次的实验，为了要得到一个适合的钨丝来能够创造灯泡。 Bersyukur kita bisa dalam keadaan terang ini oleh karena Thomas Alva Edison. 我们今天有灯照亮的话，是因着爱迪生的研究。 Suatu hari ia telah menyelesaikan percobaannya yang ke-10.000. 有一天，他已经完成了他第10000次的实验。 Dan tentu saja lagi-lagi tidak berhasil. 当然，这个第10000次还是没有成功。 Di satu kali satu kisah diceritakan setibanya di rumah malam itu, 那一晚，当他第10000次的实验后，他回到家， dia menceritakan semua kegagalannya kepada istrinya. 他将他一切的失败告诉他的妻子。 Lalu istrinya bertanya kepada Edison, Edison, emangnya kamu nggak pernah menyerahkah? 然后妻子就问他：“爱迪生，你从来没有想要放弃吗？ Bukankah kegagalan-kegagalan itu harusnya membuat kamu kecil hati? 这么多的这个失望，难道没有使你退缩吗？” Lalu Edison berkata seperti ini Bapak Ibu, 然后爱迪生这样的回答： discourage? 真的要丧气吗？ Tentu saja tidak. 当然不。 Sekarang aku tahu 10.000 cara yang pasti tidak akan berhasil dan aku tidak akan mengulangi itu semua. 因为现在我已经知道10000个方式是不可能成功的，我也不会去重复这个错误。 Bapak Saudara, apa yang tergambar di dalam satu kalimat tadi? 我们能够想到，借着这个句子出现什么画面？ Yaitu sebuah nilai hidup yang bernama ketekunan. 就是一个很有价值的品格，那个就是恒心。 Ketekunan atau perseverance merupakan suatu nilai yang mahal sekali dalam hidup ini. 这个恒心在我们的生命中是一个很有价值的品格。 Apalagi di zaman ini sulit sekali untuk diwujudkan nilai hidup yang bernama ketekunan ini. 特别是在现今的这个世代，一个人要能够恒心的话，实在是一件很不容易的事。 Jika tidak mudah, mengapa kita harus mengejarnya? Tidak mudah. Jika tidak mudah, kenapa kita harus mengejarnya? 既然这么难，我们为什么还要继续的去追求呢？ Jika sulit dan membutuhkan pengorbanan, mengapa kita masih bertahan? 为什么困难还要付出代价？我们为什么还要坚持呢？ Jika ada jalan yang termudah, kenapa kita harus mengambil atau menempuh jalan yang sulit? 为什么有更容易的路？我们为什么要去走艰难的路？ Bapak saudara-saudara, kira-kira pemikiran-pemikiran ini, pertanyaan-pertanyaan inilah yang muncul di dalam benak bangsa Israel saat itu. 同样的，这样子的想法、这样子的感受，也存在当时以色列人的脑海中。 Kitab Hagai menceritakan sekitar 50.000 bangsa Yehuda kembali ke negeri mereka dari pembuangan di Babel. 哈该书这边讲到说，从巴比伦国被流放的50000个犹太人，他们回到犹大，耶路撒冷。 Ketika mereka sampai di tanah kelahiran mereka, mereka ingin membangun kembali bait suci atau bait Allah. 他们回到自己的国家，他们想做的事情就是再一次的将圣殿建造起来。 Kita tahu bait suci atau bait Allah itu adalah pusat kehidupan kerohanian bangsa Israel dan itu adalah identitas mereka sebagai sebuah bangsa. 我们知道说，这个圣殿代表了以色列人的身份，这是他们信仰的中心。 Mereka mulai meletakkan dasar pembangunan bait Allah. 他们开始把圣殿的这个殿石放下。
Tetapi tantangan demi tantangan itu datang silih berganti dan mereka hadapi tak kunjung habis. 但是接下来他们却面临一个又一个的挑战与困难， Mulai dari masalah dana 从这个资金的问题， sampai kepada gangguan dari bangsa-bangsa sekitar. 一直到四周围外邦人的搅扰。 Begitu berat beban yang mereka tanggung, akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah. 因为他们要面对的这个挑战太大了，因此他们选择了放弃。 Jalan ini terlalu sulit untuk kita lalui. 他们觉得这道路实在太困难去打通， Terlalu banyak tantangan, 太多的挑战， terlalu banyak cobaan. 太多的试验。 Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, perhatian dan fokus bangsa Yehuda berubah. 也因此，这个以色列人他们的焦点、他们的优先，偏离了。 Dikatakan di dalam pasal yang pertama, mereka sekarang lebih sibuk dengan kepentingan hidup mereka sendiri. 在圣经记载，他们开始更注重自己的生活。 Bayangkan Bapak Saudara, mereka ingin membangun bait suci, mendapat tantangan, mereka menyerah, dan pada akhirnya fokus hidup mereka berubah. 我们看见他们原来是要建造圣殿的，但是面对挑战，他们放弃，因此他们的生命焦点转移。 Melalui Nabi Hagai inilah Allah mengajak bangsa Israel untuk bangsa Yehuda untuk berefleksi. 借着哈该先知哈该，神要这个犹大人他们反省。 Mereka berkata kepada Hagai, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. 这些犹大人他们对哈该说，建造圣殿还不是时候。 Tetapi Hagai menjawab mereka, apakah sudah tiba waktunya untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? 但是哈该却回答他们说：“这殿仍然荒凉，你们自己还住在天花板的房屋吗 Bapak Saudara, ini sebuah pertanyaan retorik yang menusuk hati bangsa Yehuda.？” 这使得犹大人听见这句话的时候非常刺心的， Seakan-akan pertanyaan ini mengekspos, membuka keegoisan mereka sebagai seorang bangsa yang dipilih Tuhan. 这个问题使犹大人他们醒悟到说，他们身为神的选民，但是他们却使神的殿荒凉。 Pertanyaan ini mengekspos, membukakan di mata mereka bahwa mereka selama ini tidak punya concern rohani yang kuat. 这个问题让他们看见自己是多么的自私，他们是如此的没有介意，没有注重他们的属灵生命， Oleh karena mereka telah begitu nyaman hidup untuk diri mereka sendiri. 因为他们太过于舒适，为自己而活。 Saudara, agaknya ruang refleksi atau percakapan reflektif antara Hagai dengan bangsa Yehuda ini mendorong mereka pada akhirnya menengok lagi reruntuhan bait suci itu. 当哈该跟犹大人有这样子的反思对话之后，再一次的激励他们，把焦点放在神的殿，要把神的殿建造起来。 Ketika mereka bersama-sama pergi ke TKP reruntuhan bait suci itu, Bapak Ibu Saudara, 当他们一起来到这个圣殿荒凉的地方时， muncul masalah lain lagi. 又产生了另外的问题。 Ketika mereka melihat reruntuhan itu, 当他们看见那些废墟的时候， tiba-tiba muncul memori lama atau kenangan lama, seakan muncul itu bergantian di kepala mereka, di dalam pikiran mereka. 他们的脑海中出现过去的圣殿，他们这样子的想法就这样子涌出来。 Mereka mengingat masa kejayaan, masa keemasan di mana bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu bait yang sangat indah. 他们想到说，所罗门当时所建造的圣殿是如此的壮观华丽， Terbuat dari emas, 是用金铺的， berkemilau, 是辉煌的， megah. 很壮观。 Tetapi yang mereka lihat tumpukan batu-batu yang kasar. 但是现在在他们的眼前却是石头的会隙。 Akhirnya di antara mereka banyak yang menjadi pesimis karena kemegahan bait yang baru
tampak tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang dahulu. 因此，在他们的当中，有不少人开始觉得要退缩了，因为他们想到说，接下来要建造的圣殿跟过去圣殿的这个比照，好像没有意义。 Saudara, ini memunculkan rasa kehilangan dalam diri bangsa Yehuda. 因此，那时候的犹大人，他们开始迷失， Memunculkan perasaan kekecewaan, 他们觉得失望， putus asa. 他们甚至绝望。 Mungkin kalau kita ditempatkan di posisi bangsa Yehuda, mungkin kita berpikir yang sama. 也许，如果我们在当时候，我们可能也有跟犹大人一样的感受。 Bapak saudara sekalian, di tengah perasaan kecil atau tawar hati itulah Tuhan dengan firman-Nya yang luar biasa itu datang kepada mereka. 但是就在这样子的光景，他们觉得自己无能为力的时候，神奇妙的话语临到他们。 Setidaknya Tuhan berseru 3 kali menyerukan be strong, kuatkanlah hatimu. 那时候，神3次重复的对他们说：“你要刚强。” Kalau kita perhatikan, baca dengan detail, Tuhan berbicara kepada Zerubabel, pemimpin, kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. 如果我们注意神，当他的话语临到的时候，他对犹大人的领袖所罗巴伯，还有当时的大祭司约书亚。 Artinya apa? Perasaan kecil hati dan tawar hati itu juga dirasakan oleh para leader. 为什么神对这2个领袖说话呢？因为这个觉得要退缩，觉得很微小的这个感觉，也存在这2位领袖的心中。 Be strong. 所以神对他们说：“当刚强。” Saudara, kata be strong ini di dalam bahasa aslinya itu dari kata hazak. 这个刚强这个字在原文是用 hazak， Itu bukan semata-mata Tuhan mengatakan yuk semangat. 这不是好像神一般来说跟我们打气一样啊，你要打起精神来。 Bukan hanya semata semangat, pemberian semangat gitu. 不只是神不只是在给你打气， Tapi Tuhan mengatakan teguh di dalam kekuatan yang akan datang dariku. 而是神要告诉我们说，你要靠着我的力量刚强起来。 Ini bukan hanya sekedar motivasi psikologis, ayo semangat. 这不只是心理学的那个给人家打气， Tetapi ini adalah sebuah empowerment, pemberdayaan rohani yang datang dari firman Tuhan. 而是神用他自己的话语来使我们有力量。 Saudara, firman Tuhan itu firman yang ajaib, 我们知道神的话语是这么的奇妙， yang mampu menegakkan apa yang sudah layu, 能够使枯萎的再一次的被坚立， yang meneguhkan apa yang patah asa. 那个已经被折断的可以再一次的被建造起来， Dan kekuatan itu tidak berasal dari diri kita, 并且这个力量不在于产生于人自己， tetapi dari kesadaran bahwa Allah itu menyertai kita. 而是在于知道神与我们同在。 Tuhan berjanji rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. 因为神应许我的灵不必住在你们当中。 Bapak saudara, saya pikir bagian ini adalah the most comforting part di dalam pasal ini. Bagian yang paling menghibur. 读到这里，我觉得这是这个经文当中令我们最感到安慰的部分。 Dikala tawar hatinya bangsa itu, Tuhan mengatakan, aku hadir di tengahmu. 当这个民正在开始要退缩冷淡的时候，神说：“我必住在你们当中。” Saudara, kalau kita melakukan sebuah overview di dalam Alkitab ini, 如果我们来大略的来看这个圣经， kalimat aku akan menyertai engkau, 我们看见当神说：“我必与你同在。” itu bisa kita temui di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini. 我们整本圣经可以看到多处的出现。 Dan menariknya setiap kali Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau, 并且很奇妙的，每次当神说我必与你同在的时候， itu pasti muncul kekuatan baru, 我们就看见对方产生新的力量， muncul keberanian, 产生新的勇气， muncul keteguhan 产生新的刚强。 dalam diri orang yang mendapatkan firman itu. 当一个人领受神这样子的话语时， Saudara, kalau kita balik
Di dalam Kejadian 28 ayat 15. 如果我们回顾去看创世纪28章第15节， Kalimat aku akan menyertai engkau itu memberikan kekuatan kepada Yakub. Yang saat itu diliputi ketakutan karena kakaknya Esau. 当神说我必与你同在的时候，雅各领受了这个话语，他的光景那个时候是正在害怕，因为他欺骗他的哥哥以扫，他正在逃难当中。 Jika kita lihat Keluaran 3, 当我们看这个出埃及记第3章， kalimat aku akan menyertai engkau itu memberikan keberanian pada Musa yang waktu itu gugup, gak bisa apa-apa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. 当神对摩西说我必与你同在的时候，摩西重新得到力量。之前他是这么的害怕，要去面对法老，要带领以色列人出埃及。 Kalau kita lihat Hakim-Hakim pasal 6, 如果我们看士师记第6章， kalimat aku akan menyertai engkau itu memberikan keberanian dan keteguhan kepada Gideon. 当神说我必与你同在的时候，这句话坚定了基甸。 Dan yang terakhir Bapak Saudara, ketika Yeremia dipanggil Tuhan, 当神呼召耶利米的时候， Tuhan mengatakan aku akan menyertai engkau. 神说我必与你同在。 Dan tiba-tiba muncul keberanian di dalam diri Yeremia. 我们看见从耶利米的心中产生了勇气。 Maka itu Bapak Saudara, jangan kita anggap remeh kalimat ini. 所以，当神与我们同在的时候， Ketika- 我们不要觉得这是一件普通的事 Ketika 情。 Tuhan mengatakan aku menyertai engkau, 当神说我与你同在， itu ada transformasi dalam diri kita. 这要能够产生我们生命的翻转。 Oleh karena itu sebagai umat Allah harusnya bangsa Yehuda tidak perlu merasa takut lagi karena ada Tuhan yang maha kaya yang akan mencukupi segala kebutuhan mereka membangun bait Allah itu. 所以犹大人他们因这是神的选民，其实他们不应该觉得害怕，因为有这么丰富大能的神要与他们同在。 Bahkan Allah mengatakan aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat dan bangsa-bangsa di dunia. 甚至神说：“我必震动天地、沧海与旱地，并且震动万国。” Saudara, apa maksudnya Tuhan akan menggoncangkan semua itu? 当神说他要震动这一切的时候，这指的是什么？ Artinya Tuhan berjanji di depan bangsanya yang kudus itu Allah akan menggerakkan sejarah dunia untuk mendatangkan kemuliaan baginya. 当神说他要震动这一切的时候，他正在向他的圣名显示，万国将因着他看见他的荣耀。 Seakan-akan Tuhan mau ingatkan, aku pemegang sejarah dunia. 神要对他的圣名说：“我是历史的掌管者， Jangan takut. 不要害怕。” Saudara, secara literal memang janji Tuhan akan membuat bait Allah itu lebih baik daripada bait Allah yang saat itu. 当神说，他要使这个将来的圣殿要比先前的圣殿还要更壮观的时候， Memang secara literal bait Allah kedua yang dibangun di zaman Hagai yang kita baca hari itu memang diperindah lagi oleh Herodes pada abad pertama sebelum Masehi. 我们知道说，在哈该时代被建造起来的圣殿，后来被希律王再一次的装修的更好。 Tetapi kemuliaan yang dimaksud Tuhan bahwa nanti ada bait Allah yang lebih indah lagi. 但是当神说将来的这个圣殿更荣耀，神所指的是， Itu bukan mengacu pada kemegahan fisik, 他指的并不是圣殿的外观， tetapi itu adalah sebuah nubuat yang menunjuk kepada Yesus Kristus 而是对耶稣基督将来来临的这个预言， yang adalah bait Allah yang sejati, 是真正的神的圣殿， yang mendatangkan damai sejahtera 并且这个圣殿将要带来真正的平安 bagi kita semua. 给所有 Oleh 信 karena 他 itu di 的。 dalam Yesus Kristus 因此，在耶稣基督里， kebenaran aku akan menyertai engkau itu mendapat makna yang lebih penuh lagi. 当神这句话“我必与你们同在”的时候，所包含的意义是更丰富。 Di dalam Yesus Kristus kita bisa merasakan Allah ada di samping kita. 在耶稣基督里，我们真切的可以感受到说，神就在我们的旁边。 Oleh karena Yesus Kristus adalah Immanuel,
因为耶稣基督他本身就是以马内利， Dia beserta dengan kita. 他与我们同在。 Tuhan lebih dekat daripada detak jantung kita. 神跟我们的距离比我们的心跳 Tuhan 还要更接近， Kristus lebih dekat daripada nafas kita. 基督的贴近比我们的呼吸还要贴近。 Oleh karena kehadiran penyertanya selalu bisa kita rasakan karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. 因着有圣灵的内住，我们时时刻刻的能够感受到他的同在。 Janji itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. 这样的应许在耶稣基督里完成了， Bahwa Tuhan menyertai kita. 神与我们同在。 Bapak Saudara, banyak dari kita hidup di tengah situasi yang mirip dengan bangsa Yehuda. 我们可能活在一个可能会是很向往犹大人的这样子的生活。 Seperti mereka, mungkin kita sering terjebak di dalam nostalgia masa lalu. 但是也同时，我们会像他们陷入被过去的辉煌所捆绑着。 Kita mengingat-ingat kejayaan yang telah lewat. 我们会想过去有多么好， Pikiran kita terjebak jauh di masa lampau. 我们的思想太过专注于过去的辉煌， Sehingga kita kehilangan semangat untuk melihat apa yang sedang dan akan Allah kerjakan saat ini. 使得我们没有更专注的看见神正在进行的，并且将来他要成就的。 Kita mungkin pernah berpikir dulu gereja ini ramai sekali, tetapi sekarang kok kayaknya nggak seramai dulu. 也许我们会想说我们的教会过去有很多的人，但是现在好像人数没有过去的这么多。 Dulu pekerjaanku sangat baik, 过去 tetapi sekarang tidak seperti dulu lagi. 我的工作这么的有成就，现在的成就没有像过去那样子。 Dulu anak-anakku dekat sekali denganku, mau dengar-dengaran, tetapi sekarang kok susah untuk berkomunikasi dengannya. 过去我的孩子很听我的话，现在我的孩子很难沟通。 Ada 1001 hal di mana kita bisa memikirkan tentang kejayaan kita, tentang hal-hal baik yang terjadi di masa lalu. 可能有1001个的事物，让我们一直想过去有多么的好。 Dan kerap kali itu membuat hati kita kecil dan mengalami tawar hati. 也因此我们会觉得冷淡。 Bapak Saudara, tetapi firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita. 但是神的话语今天晚上再一次的坚固我们， Di tengah keraguan kita, keputusasaan kita, dan kebimbangan kita. 在我们的迷茫，在我们犹疑的当中， Bahwa Allah di dalam dan melalui Kristus Yesus beserta dengan kita. 神在基督里借着基督与我们同在， Roh Allah tinggal dalam hidup kita. 神的灵内住在我们里面。 Dan ketika Allah hadir dalam hidup kita, disitulah shalom, disitulah damai sejahtera itu kita rasakan. 当神在我们的生命当中的时候，我们就能够感受到，也并且能够带给四周围人平安。 Ketika Kristus hadir dalam hidup kita, 当基督在我们的生命中， sesuatu yang kecil itu menjadi berarti. 即使微小的事情都可以很有意义， Sesuatu yang sederhana itu menjadi mulia. 简单的事情可以荣耀神， Sesuatu yang rapuh itu menjadi kuat. 一个脆弱的可以刚强起来。 Oleh karena penyertaannya selalu memberdayakan kita. 因为神的同在，他常常驱动着我们。 Tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, kita pun harus merespons anugerah kehadiran Tuhan itu dengan apa? Dengan kesetiaan hati untuk terus membangun kehidupan ini dan memuliakan nama Dia. 但是神的同在，我们也必须有一个正确的回应，就是让我们更忠心的一直建造我们的生命，来荣耀他的名。 Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. 神呼召我们要为他更努力的工作， Memakai seluruh talenta dan karunia kita untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. 用我们所有的恩赐才干来建造神在这里的身体。 Kita dipanggil untuk bekerja segiat-giatnya sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan.
神要我们为他努力的工作，这呈现出我们对神的忠心。 Kita dipanggil untuk mengupayakan keluarga kita tetap utuh, memiliki hubungan yang membangun antara pasangan ataupun anak-anak kita atau cucu-cucu kita. 神呼召我们，让我们建造更和谐的家庭，让无论是夫妻、父母、子女、孙子的这个关系，都能够荣耀神。 Seperti bangsa Yehuda yang diminta untuk membangun bait Allah walau tanpa kemegahan masa lalu. Seperti itu juga kita dipanggil untuk tetap setia melakukan bagian kita. 就好像神呼召犹大人来建造他的圣殿，虽然这个圣殿没有过去的辉煌，但是神要我们在他的面前仍然忠心。 Meski kecil, meski tidak seindah dulu, meski hasilnya belum tampak besar, Allah melihat hati yang taat dan tangan yang bekerja dengan iman dan pengharapan. Amin. 阿门。虽然我们所做的可能是很微小，所做的可能没有比过去更好、更美，但是即使最微小的事情，神所看的是我们忠心在他的面前努力的做。 Saudara, saya ingin menutup khotbah saya renungan malam hari ini dengan salah satu kisah dalam hidup ini yang turut membentuk iman saya. 我要结束今晚的讲道，我要用一个人的故事，因为这个故事也曾经在我信心的历程当中坚定了我。 Kisah itu dari seorang yang bernama Fanny Crosby. 这人的名字叫 Fanny Crosby， Ia lahir di Amerika Serikat 1820. 他生于美国1820年， Dan dia telah buta sejak dia umur 6 minggu karena kesalahan pengobatan waktu itu. 因着那时候治疗的错误，他在还是6周大的时候就已经失去了视觉， Akan tetapi Fanny hidup dengan semangat yang luar biasa. 但是他的生命却充满活力。 Dia tidak membiarkan pikirannya berkeliaran di masa lalu dan mengandai-andaikan coba saya tidak buta dari kecil. 他没有把他的这个生命围绕着他的缺陷，并且一直想，如果我不瞎的话，我的生命将会是如何？ Alih-alih dia menyesal akan masa lalunya, dia mengatakan, aku tidak menyesal menjadi buta. 他甚至可以说，我没有因着盲眼而觉得后悔， Karena ketika aku tiba di sorga nanti wajah pertama yang kulihat adalah wajah juru selamatku. 因为这使我在看见的时候，我第一个看见的就是我的拯救者。 Lalu setelah hidupnya dipenuhi, diliputi dengan damai sejahtera, oleh karena dia yakin Tuhan beserta dengan dia. 他的生命充满了平安，因着他坚信神与他同在。 Dan Tuhan telah memakai dia dengan luar biasa. 我们看见神这么大大的使用他， Dengan hal yang kecil, 1 talenta. 只使用他一个恩赐，小的事情， Kecerdasan musikalitas. 就是他音乐的敏锐。 Dipakai Tuhan untuk mencetak 8.000 lagu rohani. 神就使用他这一个恩赐，创造出8000首诗歌， Dan beberapa nyanyian itu berkumandang di gereja ini. 并且他所制造的诗歌，我们在教会里也熟悉的唱。 Setelah dari kisah Fanny Crosby, 他的故事， kita melihat ketika kita membuka hati dan berkata, Tuhan pakailah aku. 当我们能够对神说：“神啊，使用我。” Maka sekecil apapun yang kita perbuat, Tuhan dapat memakainya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. 所以，无论我们所拥有的有多么的微小，神都能够使用来成为荣耀他、祝福人的工具。 Kiranya kita semua bisa berkata seperti dia, Tuhan pakailah aku. 巴不得我们每个人对神有那样的回应：神使用我。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, biarlah firman-Mu ini sungguh mencelikan mata kami. 主啊，巴不得你的话语再一次打开我们的眼睛。 Firman yang dahsyat itu sedang berkata kepada kami pribadi demi pribadi. 你大而可畏的话语对我们每一个人说话。 Mungkin di antara kami datang dengan kesulitan.
也许在我们的当中，有人还是有困难的， Kami 来到这 datang 里 dengan pergumulan yang berat Tuhan. 我们可能有很大的难题。 Tetapi malam hari ini Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. 但是今天你的话语再一次领导我们，告诉我们你与我们同在。 Biarlah itu membangkitkan semangat hidup kami Tuhan. 巴不得这句话再一次点燃我 Biarlah 们生命 itu, 的活力， biarlah itu membuat kami hidup hanya untuk satu hal, yaitu memuliakan nama Tuhan. 巴不得我们的生命的焦点再一次的聚焦在要荣耀你的名。 Dan biarlah Roh Kudus terus memimpin kami dalam hidup ini. 愿圣灵一直带领我们的生活。 Inilah doa kami Tuhan. 主啊，垂听我们的 Di 祷 dalam nama 告， Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。